Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah pada hari ini kita dapat bersama-sama berhimpun di dalam talian ini untuk kita sambung balik kuliah yang biasa kita lakukan setiap 2 minggu sekali, iaitulah mengambil manfaat daripada hadis yang terkandung di dalam Sahih Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita insya-Allah akan bermula dengan bab yang baru pada hari ini, iaitu bab yang ke-37. Ya, bab yang ke-37 daripada Kitabul Ilm. Kita masih lagi berada dalam kitab ilmu yang membicarakan tentang adab-adab ilmu dan keutamaan ilmu. Seperti mana yang telah pun saya maklumkan kepada tuan-tuan dan puan-puan sebelum ini, bahawasanya hadis yang berkaitan dengan ilmu ni banyak. Yang berkaitan dengan metodologi ilmu, yang berkaitan dengan kelebihan ilmu, yang berkaitan dengan adab bagaimana nak berinteraksi dengan guru dan sebagainya, begitu banyak ditunjukkan di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. So hari ini kita nak pergi kepada bab yang ke-37, iaitu bab liyuballighil ilm asyahidul ghaib. Qala Ibn Abbas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bab kata Imam Bukhari, bab pada membicarakan hendaklah orang yang menyaksikan ilmu, hendaklah orang yang menyaksikan ilmu, orang yang dia tahu tentang ilmu, dia dengar sesuatu berkenaan dengan ilmu, dia menyaksikan sesuatu ilmu, dia tahu tentang sesuatu ilmu, hendaklah dia menyampaikan ilmu tersebut kepada orang yang tidak menyaksikannya. Maksudnya apa kat sini? Maksudnya Imam Bukhari nak memberikan isyarat tentang tanggungjawab orang yang ada ilmu, tanggungjawab orang yang pernah menyaksikan sesuatu ilmu untuk menyampaikan kepada yang lain. Ya, untuk menyampaikan kepada yang lain supaya yang lain pun mengambil manfaat daripada apa yang disampaikan oleh penyampai ilmu tersebut. Bahkan kalau kita tengok dalam hadis, tuan-tuan, kalau kita tengok dalam hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri memberikan satu galakan yang sangat istimewa, memberikan ganjaran, menjanjikan ganjaran yang sangat istimewa kepada orang yang menyampaikan ilmu. Antara yang saya selalu baca hadis ialah naddarallahu mra'an sami'a maqalati wa wa'aha wa hafizaha wa addaha kama sami'. Farubba muballighin aw'a min sami' atau kama qal, yang bermaksud hendak Allah Subhanahu wa taala akan menceriakan
Allah Azza wa Jal akan menceriakan wajah orang yang mendengar kalamku. Ya, mendengar kalamku kemudian menjaganya, memeliharanya, menghafalnya. Ya, menghafal betul-betul dan menyampaikannya seperti mana yang dia dengar. Kerana kemungkinan orang yang disampaikan kepadanya itu lebih faham daripada orang yang menyampaikan. So Nabi SAW dalam hadis ini memberikan galakan kepada umat dia supaya umat dia ini apabila mendengar ilmu jangan simpan, supaya mendengar ilmu jangan sorok. Kerana ilmu ini tidak akan mampu untuk diketahui oleh orang ramai, melainkan dengan kita melakukan proses penyebaran ilmu, nashrul ilm, ataupun kita panggil apa, penyebaran ilmu kepada semua. Tapi kadang-kadang dalam dunia kita ini ada juga orang yang mengetahui ilmu tapi tak nak bagi tahu, diam-diam aja. Sebab apa dia diam-diam? Ya, sebab mungkin dia rasa kalau dia sampaikan ilmu ni nanti orang kecam dia. Kalau dia sampaikan ilmu ni nanti dia akan dipulaukan. Nanti orang akan tak suka kat dia. Maka oleh kerana itulah kita melihat ada sebahagian daripada manusia ini yang memilih untuk berdiam diri, memilih untuk tidak menyebarkan ilmu hanya semata-mata kerana ada perasaan takut. Jadi macam mana kita nak hilangkan benda ni? Kita kena tahu bahawasanya ilmu yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi kat kita tu merupakan satu tanggungjawab. Allah bukan bagi ilmu kat kita untuk kita simpan semata-mata. Tidak. Tetapi Allah berikan kita ilmu supaya kita berperanan. Supaya kita sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat darjat orang yang berilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sesungguhnya Allah akan mengangkat darjat orang yang beriman di antara kamu dan juga orang-orang yang diberikan kepada mereka ilmu. Ilmu adalah tanggungjawab yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada manusia. Jadi siapa yang tahu ilmu, dia kena sampaikan supaya masyarakat memahaminya. Baik, kita tengok Al-Imam Al-Bukhari bawakan hadis secara muallaq sebagai tajuk kepada bab ini. Dia kata qalahu Ibnu Abbas anin Nabi SAW. Ibnu Abbas mengatakan hadis yang kata menyampaikan orang yang tahu sampai kepada orang tak tahu ni, Ibnu Abbas mengatakannya ia daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian kita tengok hadis 104. Saya nak share kan kepada tuan-tuan, siapa yang tak ada kitab Sahih Bukhari ni boleh tengok di skrin yang saya akan kongsikan ini, supaya kita sama-sama boleh mengambil manfaat daripada teks hadis ni. Saya akan baca teks dia dulu, lepas tu tuan-tuan tengok dia punya terjemahan. Baik. Sekejap dia sangkut pula ni. Komputer saya ni dia dah super sangkut dah sekarang. Okey, alhamdulillah. Baik. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Abdullah ibn Yusuf qala haddatsani al-Laits qala haddatsani Sa'id an qala haddatsani Sa'id an Abi Shuraih annahu qala li Amr bin Sa'id wa huwa yab'athu al-bu'uth ila Makkah, إذن لي أيها الأمير أحدثك قولا قام به النبي صلى الله عليه وسلم الغدا من يوم الفتح، سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به، حمد الله وأثنى عليه ثم قال إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة، فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا إن الله قد أذن لرسوله
wa lam ya'dhan lakum wa innama adhina li fiha wa innama adhina li fiha sa'atan min nahar thumma 'adat hurmatuha al-yawm ka hurmatiha bil ams وليبلغ الشاهد الغائب فقيل لأبي شريح ما قال عمرو قال أنا أعلم منك يا أبا شريح لا يعيذ عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة. Inilah hadis yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam bab yang ke-37 dalam Kitabul Ilm ini, yang mana tuan-tuan maksud dia, kata Al-Imam Al-Bukhari, Abdullah bin Yusuf telah menyampaikan kepada kami. Dia berkata, Al-Lais ni Lais bin Sa'ad. Al-Lais telah menyampaikan kepada kami, dia berkata Sa'id telah menyampaikan kepada saya, daripada saya. Kemudian dia kata daripada telah menyampaikan kepada saya daripada Abu Shuraih. Siapa Abu Shuraih ni? Abu Shuraih merupakan seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terkenal lah, daripada Bani Khuza'ah. Seorang sahabat Nabi yang masyhur. Abu Shuraih dia berkata kepada Amr bin Sa'id. Siapa pula Amr bin Sa'id? Amr bin Sa'id merupakan salah seorang daripada pegawai kerajaan pada zaman Bani Umayyah. Dia pegawai kerajaan pada zaman Bani Umayyah yang dikenali juga dengan gelaran yang lebih masyhur, iaitu Al-Ashdaq. Dia ni kira orang besar kerajaan Bani Umayyah. Pada waktu tu, waktu Abu Shuraih cakap benda ni, Amr bin Sa'id ni sedang menghantar tentera nak pergi memerangi Mekah. Pasal apa dia nak pergi serang Mekah ni? Ada kisah yang panjang yang diceritakan oleh ulama-ulama sirah, oleh ulama-ulama sejarah. Kerana pada zaman ini, orang-orang Mekah telah bersetuju untuk melantik Abdullah bin Zubair sebagai pemimpin mereka. Jadi mereka melantik Abdullah bin Zubair, berjanji untuk taat setia kepada Abdullah bin Zubair. Dan perbuatan itu telah pun menjadikan Yazid bin Muawiyah, yang merupakan anak kepada Muawiyah, melakukan serangan, melakukan, kita panggil, tekanan kepada Abdullah bin Zubair melalui gubernurnya yang dia hantar untuk menangkap Abdullah bin Zubair ni, iaitulah Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Ini semua satu watak yang dikenali lah. Hajjaj ni seorang yang keras, seorang yang orang kata apa, kita kata agak ganas, seorang yang tidak memberikan ruang kepada mana-mana orang yang tak nak tunduk kepada pelantikan Yazid bin Muawiyah. Ini adalah isu politik. Ini merupakan isu politik yang akhirnya membawa kepada peperangan demi peperangan. Dan Abdullah bin Zubair ini bukan orang biasa-biasa, tuan-tuan dan puan-puan. Abdullah bin Zubair merupakan anak kepada sahabat. Anak kepada sahabat dan cucu pada sahabat. Maksud dia tu sahabat, bapa dia sahabat, mak dia sahabat, atuk dia pun sahabat. Siapa dia? Dia anak kepada Zubair bin Al-Awwam. Zubair bin Al-Awwam siapa dia? Salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dijamin oleh Nabi dengan syurga. Salah seorang daripada 10 sahabat yang dijamin syurga ni, bapa dia termasuk. Kemudian siapa mak dia? Mak dia Asma binti Abi Bakar. Orang besar juga sahabat Nabi SAW. Siapa atuk dia? Atuk dia Abu Bakar, orang yang rapat dengan Nabi SAW. Jadi Abdullah bin Zubair ni orang hebat. Jadi bila orang dah lantik dia, orang dah setuju nak biarkan dia jadi pemerintah, dia terimalah. Tiba-tiba dia kena serang dengan Hajjaj. Dan Hajjaj mengepung kota Mekah kerana menganggap dia merupakan orang yang ingkar kepada perintah Yazid. Sedangkan dia tak ingkar apa. Dia cuma dilantik oleh orang Mekah. Dan dia merasakan kepimpinan dia valid. Tapi oleh kerana kepungan Hajjaj itu lama,
sehinggakan seorang demi seorang lari daripada dia kerana tak tahan sangat dah disebabkan kelaparan, maka mereka meninggalkan dia seorang demi seorang dan akhirnya dia ditangkap, Abdullah bin Zubair lah, dan dibunuh. Abdullah bin Zubair ni. Sebab apa? Sebab perbezaan pandangan politik di antara dia dan juga Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Jadi sebelum nak pergi hantar tentera tu, ya, Abu Shuraih ni yang merupakan seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia sebutlah kepada Amr bin Sa'id. Yang mana Amr bin Sa'id ni kira macam pegawai besar jugalah dalam kerajaan Bani Umayyah. Dia kata apa? Waktu dia cakap tu, Amr bin Sa'id memang nak pergi hantar tentera. Ya, nak pergi hantar tentera untuk, Ibn Hajar kata, untuk memerangi Abdullah bin Zubair. Kerana dia semata-mata tidak mahu untuk berbai'ah mengiktiraf Yazid bin Muawiyah sebagai pemimpin dia dan dia berlindung di tanah haram. Ya, jadi pada waktu tu Amr bin Sa'id merupakan wali, merupakan pemimpin ataupun pemerintah, wakil kepada Yazid yang berada di Syam. Dia adalah wali yang berada di Madinah. Yazid lantik dia untuk menjadi gubernur di Madinah. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Abu Shuraih yang merupakan sahabat Nabi ni, dia kata, "Izan li ayyuhal amir." Izinkan saya wahai pemimpin, izinkan saya wahai pemerintah untuk saya mengucapkan kepada kamu satu perkataan yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri dengannya pada keesokan hari setelah daripada Nabi berjaya membuka kota Mekah. Ya, maksudnya izinkan saya untuk menyebutkan satu perkara yang Nabi lakukan waktu Nabi membuka kota Mekah pada hari kedua. Nabi sebut perkataan ni, sami'athu udhunaya, yang mana telinga saya mendengarnya. Telinga saya dengar betul-betul, dia kata. Telinga saya dengar betul apa yang Nabi sebut tu. Wa wa'ahu qalbi, dan jantung saya, diri saya, jiwa saya mengingatinya betul-betul. Wa absarathu aynaya, dan mata saya juga melihat perkara tersebut. Kenapa dia sebut benda ni? Pertama sekali bila dia kata idzan li ayyuhal amir, izinkan saya wahai pemimpin, nak bagi tahu pada kita, nak bagi isyaratlah pada kita ni, bila kita nak menegur pemimpin, bila kita nak menegur pemerintah, gunakan bahasa yang baik seperti mana yang dibuat oleh Amr bin Sa'id. Bukan bermakna kita tak boleh tegur pemimpin ni, bukan bermakna kita tak boleh tegur pemerintah ni. Pemerintah yang tak boleh ditegur dalam sejarah ni adalah pemerintah yang tak baik lah. Kerana kalau pemerintah yang baik, pastinya dia nak mendengar kebaikan. Kerana Allah Ta'ala sebut di antara ciri-ciri orang baik ni apa dia? Allazina yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsana. Orang yang mendengar kata-kata dan mengikut yang terbaik daripada kata-kata yang dia dengar. Itu ciri-ciri pemimpin yang baik. Begitu juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di antara jihad yang afdal ialah menyebutkan perkataan yang benar di sisi pemimpin yang zalim. Maksudnya apa? Tugas rakyat, tugas ilmuwan, tugas orang berilmu, tugas orang yang tahu, tugas orang yang pandai, yang mengetahui tentang kesilapan pemerintah, yang mengetahui tentang perkara-perkara yang tak betul yang pemerintah lakukan, dia bukan berdiam diri. Sebaliknya dia mengambil pendirian untuk membetulkan keadaan. Dia mengambil pendirian untuk melakukan perubahan dengan memberi teguran kepada pemerintah. Seperti mana Nabi sebut dalam hadis lah yang saya baca tadi, afdalul jihad kalimatul haq inda sultanin jair. Sebaik-baik jihad ialah perkataan yang benar di sisi pemimpin yang zalim. Maksudnya kalau pemimpin tu zalim pun, rakyat kena ambil risiko untuk menegur. Dan itu merupakan di antara jihad yang afdal. Itu merupakan jihad yang besar.
Kan, apatah lagi kalau pemimpin tu baik, lagilah kena pergi. Pergilah tegur, berikan teguran. Tapi gunakan perkataan yang baik, gunakan perkataan yang lunak, gunakan perkataan yang sesuai dengan kedudukan pemimpin. Bukan pergi maki dia, bukan pergi carut dia. Bagi tahu, kalau nama dia Datuk Seri, bagi tahu, Datuk Seri, saya ada benda yang saya tak setuju dengan polisi Datuk Seri, contohnya. Kan? Tulis elok-elok supaya bila dia baca tu, dia adalah rasa yang kita ni beri teguran bukan kerana benci kat dia, tetapi kita beri teguran ni kerana kita sayang kat dia. Ini yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam membuka kota Mekah. Waktu Nabi buka kota Mekah kan, Nabi sebut dalam hadis yang sangat masyhur, Nabi kata, "Man dakhala baitahu wa aghlaqa babahu fahuwa amin." Siapa yang masuk ke dalam rumahnya dan menutup pintunya, maka dia selamat. "Wa man dakhala masjidal haram fahuwa amin." Sesiapa yang masuk dalam masjid haram, maka dia, orang kata, dia selamat. "Wa man dakhala baita Abi Sufyan fahuwa amin." Dan sesiapa yang masuk ke dalam rumah Abu Sufyan juga dia selamat. Mungkin ada di kalangan kita yang macam terkejut lah kan, kenapa pula sebut rumah Abu Sufyan pula tiba-tiba? Masing-masing dah ada rumah sendiri, Abu Sufyan masuklah rumah sendiri. Orang lain pun masuklah rumah sendiri. Kenapa kalau orang lain masuk rumah Abu Sufyan menjadi selamat ke apa? Apa istimewanya Abu Sufyan ni? Kan? Jadi kalau kita tengok dalam sejarah, Abu Sufyan ni masuk Islam ketika pembukaan kota Mekah. Dia masuk Islam. Kan dia baru je masuk Islam pada ketika itu, dan yang mana sebelum itu dia merupakan pemimpin politik. Dia merupakan pemimpin politik di Mekah. Orang besar Mekah. Jadi Nabi SAW ni nak berilah sedikit penghargaan. Ya. Nabi SAW ni nak berikan sedikit, orang kata apa, kedudukan untuk dia. Yang mana kalau dia masuk Islam ni, dia tak rasalah yang Nabi dah lupakan dia. Dah. Sebaliknya Nabi SAW mention nama dia. Siapa masuk rumah Abu Sufyan, kira dia selamat. Kira dia pun akan rasa, aku masuk Islam ni pun tak hilang aku punya kedudukan. Nabi SAW sebut nama aku. Kan, dia kalau dalam majlis-majlis kerajaan hari ni kita panggil salutation lah. Kita hormat kepada VVIP ni. Kerana mereka ni orang besar. Kerana mereka ni ada kedudukan. Jadi kita pun sebut yang berbahagia, yang berhormat, yang amat berhormat, Kaduli yang maha mulia. Jadi semua perkataan ini sebenarnya nak bagi tahu kat kita tentang konsep Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menafikan tentang adab. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menafikan tentang kepentingan seseorang itu untuk lunak di dalam bicara. Supaya apa? Supaya orang yang dengar tu dia tak ada rasa macam nak berhenti dengar. Bila lunak aja, dan kita terus boleh nak rasa nak membaca. Adalah kehendak nak baca, kita bagi nama dia elok-elok dan gelaran dia elok-elok dan sebagainya. Kemudian dia kata, dua telinga saya betul-betul dengar, jiwa saya ingat betul, dan dua mata saya pun melihat. Untuk apa dia bagi tahu ni? Dia bagi tahu ni, dia nak bagi tahu kepada orang yang sedang mendengar kalam dia, yang mana orang yang sedang dengar kalam dia ni, jangan rasa yang saya punya ucapan ni yang saya sangka-sangka. Tak. Ucapan yang saya akan bagi ni, ucapan yang saya akan bagi ni adalah ucapan yang betul-betul. Dia bukan satu ucapan yang main-main. Saya ingat betul ni ucapan Nabi ni, jadi saya nak sampaikan kepada kamu. Kan, dia tak ada kata, awak orang awam, tak payah tahu dalil lah, tak payah tahu lah kalam Rasul. Tak. Kita boleh bagi tahu. Kalau dia memerlukan untuk tahu, kita kena bagi tahu dia. Walaupun dia orang awam. Kita bukan nak bagi tahu tentang pendetilan yang terlalu mendalam, tak. Kita bagi tahu sekadar yang dia boleh faham. Ni kalam Allah, ni kalam Rasul. Ni makna dia. Ini tuntutan mereka. Ini tuntutan Allah dan Rasul terhadap kamu. So paling tidak dia ada rasa gentar lah. Pemimpin ni dia kena dengar apa yang rakyat kata. Pemimpin ni kena dengar nasihat daripada rakyat. Walaupun
rakyat tu berada di martabat yang lebih rendah daripada dia dari sudut status dalam masyarakat lah. Kena dengar. So macam mana dia nak bagi keyakinan kepada pemimpin dia ni, sebab dia nak bagi nasihat, dia nak bagi pesanan. Dia bagi pesanan yang Nabi SAW pernah pesan kepada orang Islam ketika Nabi membuka kota Mekah. Kenapa? Kerana waktu tu Nabi juga adalah pemimpin. Waktu tu Nabi juga adalah pemerintah. Waktu buka kota Mekah ni, Nabi adalah pemerintah Madinah. Jadi kalau kamu nak jadi pemerintah, macam Nabi memerintah, nak ambil peluang daripada Nabi punya orang kata panduan, nak mengambil petunjuk daripada Nabi SAW, kamu kena ambil ni. Kamu kena ambil nasihat ni, kamu kena ambil perkara ni sebagai perkara yang serius. Okey. Dia kata apa? Nak bagi kuat, dia kata, dua telinga saya memang dengar betul Nabi cakap. Jiwa saya hafal betul. Mata saya masih lagi ingat. Saya melihat pada waktu tu. Nabi SAW waktu mengucapkan, saya tengok waktu Nabi cakap. Apa Nabi cakap? Dia kata, Hamidallah wa asna alaih. Waktu Nabi nak berucap mula-mula ni dekat Mekah ni, waktu saya dengar Nabi cakap ni, Nabi mulakan ucapan dengan mengucapkan Alhamdulillah. Jadi sebab itu tuan-tuan, kita tengok kan dalam khutbah Jumaat, dalam mana-mana khutbah, dalam mana-mana ucapan, terutama ustaz-ustaz ni, apabila mereka nak mulakan ucapan, mereka akan mulakan dengan Alhamdulillah. Kenapa mulakan dengan Alhamdulillah? Kerana Nabi SAW yang tunjuk. Jadi kita pun kalau nak bagi ucapan, sebutlah Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lepas tu bagilah selawat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa asna alaih. Kemudian Nabi SAW memuji Allah dengan pujian yang selayaknya untuk Allah. Kemudian summa qal, kemudian Nabi berkata, Inna Makkah harramahallah wa lam yuharrimhan nas. Sesungguhnya Makkah itu diharamkan oleh Allah. Yang mana bukan manusia yang mengharamkan Mekah ni. Mungkin ada di kalangan kita kan yang macam rasa macam kenapa Masjidil Haram tu dipanggil Masjidil Haram, apa yang haram kan? Macam apa? Macam tak faham pula kan. Kenapa dipanggil haram? Sebab haram ni benda yang tak boleh. Benda yang macam hina lah. Zina haram, arak haram, rasuah haram, menipu haram. Tiba-tiba masjid dipanggil haram. Kenapa masjid tu dipanggil haram? Haram ni diambil daripada perkataan yang dicegah. Bila sesuatu itu dicegah, kita menghormati pencegah. Kita menghormati Allah Azza wa Jal. Kita membesarkan ketaatan kita kepada Allah. Kita membesarkan arahan Allah, maka kita tak buatlah benda yang diharamkan tu. Dihormatilah maksudnya. Kita menghormati pemberi syariat kepada kita. Maka Masjidil Haram dipanggil Masjidil Haram kerana apa? Kerana padanya diharamkan berperang. Di Mekah itu diharamkan berperang. Diharamkan menumpahkan darah kerana bermusuh-musuhan, tak boleh. Mekah tak boleh. Sebab itu dipanggil Mekah tu tanah haram. Bukan kata berbunuh tak boleh. Bukan kata membunuh tak boleh, berperang tak boleh. Begitu juga tidak dibenarkan untuk kita membunuh haiwan yang berada di dalam. Dan kita juga tidak dibenarkan, bukan hanya sekadar bunuh saja tak boleh, menghalau binatang pun tak boleh. Halau binatang yang ada sekitar tanah haram. Ya, tanah haram dalam Islam ni ada dua lah. Satu kita panggil tanah haram al-Makki, al-Haramul Makki. Satu lagi kita panggil al-Haramul Madani. Haram Makki satu, Haram Madani satu. Ya, baik. Jadi sebab itu dipanggil Masjidil Haram. Kita menghormati Allah Azza wa Jal yang telah mengharamkan di Mekah ini peperangan, membunuh haiwan di dalamnya, memotong pokok yang asli di dalamnya. Tak boleh. Tak boleh. Sebab itu dipanggil tanah haram. Jadi Nabi kata yang mengharamkan Mekah ini adalah Allah. Bukan manusia yang haramkan. Maksudnya apa? Kamu kena besarkan perarahan Allah. Kamu kena besarkan perintah Allah. Walaupun kamu tak faham, kenapa kat sini je tak boleh, kenapa kat sana boleh?
Tak tahu. Kerana Allah Ta'ala telah mensyariatkan begitu, maka kita terima. Sami'na wa ata'na. Ustaz, tak pakai akal ke? Dalam masalah nak menentukan Quran ni betul ke tidak, dalam nak menentukan sunnah ni memang daripada Nabi ke tidak, kita pakai akal. Tetapi setelah kita percaya Quran memang daripada Allah dengan akal kita, setelah kita percaya sunnah memang daripada Nabi dengan penilaian akal kita yang sejahtera, maka bila apa saja yang datang daripada Quran dan sunnah yang berkaitan dengan perkara yang ghaib, yang berkaitan dengan ibadat yang khusus, maka dalam keadaan tu akal tidak lagi boleh untuk menjadi hakim. Sebaliknya, Allah memberikan kita ni arahan-arahan tersebut, nak tengok kita ni hamba yang baik, yang taat ataupun tidak. Kan, macam saya selalu bagi contoh, Allah tak boleh disamakan dengan makhluk, tapi nak bagi senang faham, kita berikan situasi supaya kita jelas sedikit apa yang dimaksudkan dengan bila Allah berikan ibadat, berikan akidah, kita hanya percaya walaupun akal tidak dapat memahami rasional. Saya bagi contoh. Bila kita ambil orang gaji, kita bayar dia gaji tiap-tiap bulan. Kita bagi dia tugas 1, 2, 3, awak buat ni, awak buat ni, awak buat ni, awak buat ni. Tengah hari Isnin awak masak lauk ni. Kita bayar dia gaji. Kita bagi dia bilik satu dekat rumah kita untuk dia duduk. Bila kita bagi arahan dekat dia, kita nak orang gaji yang taat kat kita sebab kita dah bayar kat dia. Kan? Orang gaji ni sebelum daripada dia datang kat rumah kita, sebelum kita jadi majikan dia, dah tentulah dia buat company dia buat background study dulu. Tengok kita ni mampu bayar ke tidak, betul ke ada kemampuan, takut-takut tak bayar gaji ke apa, dah diselidik, dah digunakan akal untuk menilai kebenaran, dah tahu benar, dia hantar orang gaji tu pergi rumah kita, kita pun suruh bagi suruh dia buat ini, suruh dia buat tu. Adakah kita suka orang gaji kita tanya macam-macam? Tuan, hari Isnin ni masak ni kenapa tuan? Tolong bagi saya rasional je. Kalau saya boleh berhujah ni, hari Isnin ni masak benda lain. Kita bukan nak berbahas dengan dia. Kerana kita telah pun bagikan kita punya background untuk dia study. Kebenaran kita, kebenaran kedudukan kewangan kita, kebenaran tugas kita, kebenaran kerja kita, kita dah bagi dah. Patutnya bila dia datang tu dia dah percaya kita ada kemampuan untuk bayar zakat, untuk bayar gaji dia, patutnya that's it. Cukuplah, kan? Tapi tuan-tuan, ada manusia yang kadang-kadang gaji ambil daripada majikan, tiba-tiba cakap banyak. Dia pula jadi bos, majikan pula jadi orang gaji dia umpamanya, kan. Kita tak suka, dah tentu majikan tak suka, aku bayar gaji hang ikutlah cakap aku, kan. Allah Azza wa Jal menurunkan Al-Quran dan Sunnah. Allah Ta'ala turunkan ayat-ayat suruh pakai akal untuk membuktikan kebenaran Quran. Nabi SAW menyebutkan hadis, akal manusia perlu digunakan untuk merumuskan ataupun untuk memahami adakah betul hadis ni daripada Nabi ataupun tidak. Setelah kita percaya memang Quran tu daripada Allah, setelah kita percaya memang hadis tu daripada Nabi SAW, apa kita buat? Kita buat taat kepada apa yang terkandung dalamnya setelah kita percaya ia memang daripada Allah dan Rasul. Jadi bila Allah Subhanahu wa taala telah menentukan, kamu kena patuh. Bila aku mengharamkan peperangan, aku mengharamkan potong pokok di dalam tanah haram ni, so tak boleh buat apalah. Binatang pun tak boleh dibunuh, so tak boleh buat apa. Kalau dibuat juga akan ada denda yang kita akan bincang nanti insya-Allah bila sampai pada bab haji nanti. Baik, kemudian Nabi SAW kata, fala yahillu limri'in yu'minu billahi wal yaumil akhir ay yasfika biha dama. Dan tidak halal, maka tidak halal bagi seseorang yang beriman kepada Allah dan hari kiamat. Kenapa beriman kepada Allah dan hari kiamat? Beriman kepada Allah ni punca kepada segala keimanan. Seseorang tidak mungkin akan beriman kepada malaikat tanpa dia beriman kepada Allah. Seseorang tak mungkin akan beriman kepada kitab tanpa dia beriman kepada Allah. Seseorang tidak mungkin akan beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam melainkan apabila dia beriman kepada Allah. Bahkan saya boleh kata kepercayaan kepada Allah merupakan asas bagi setiap manusia beragama. Kepercayaan kepada ada dan wujudnya Tuhan.
Cuma cara beribadat itu yang menyebabkan ada sebahagian menjadi kafir, ada sebahagian tidak. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waktu dia turun berdakwah, dia kata, "Inni Rasulullah." Aku adalah utusan Allah. Dan Nabi SAW tak struggle pun nak bagi tahu pada orang Quraisy pada masa itu siapa Allah tu. Kerana mereka memang percaya pada Allah. Jadi nak percaya pada Allah, kena percaya pada Nabi. Setelah seseorang itu menjadi Muslim dan mukmin, dia percaya kepada Allah Azza wa Jal. Dia percaya kepada Allah Azza wa Jal. Kemudian dia percaya kepada Nabi. Dia taat kepada arahan Nabi. Nabi bagi tahu kat dia, Allah mengharamkan untuk kamu semua melakukan sekian dan sekian di tanah haram, maka dia kena taat. Dan untuk apa dia taat? Kadang-kadang dia taat, dia tak dapat kepentingan dunia apa pun. Kan kadang-kadang dia taat ni menjadi beban pula pada diri dia. So kenapa dia kena taat? Kerana dia percaya bila dia taat kepada perintah Allah Azza wa Jal, Allah Azza wa Jal tidak akan sia-siakan apa yang dia buat. Allah Azza wa Jal akan memberikan pahala kerana dia membesarkan arahan Allah. Pahala ni dapat kat mana? Pahala ni dapat daripada Allah. Bila kita nak dapat habuannya? Di akhirat nanti. Maka sebab itu Nabi SAW ikat beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat. Beriman kepada Allah asas menjadi beriman kepada Rasul, kepada kitab, kepada malaikat dan seumpamanya. Beriman kepada hari akhirat adalah asas untuk seseorang melakukan kebaikan, bukan untuk mengharapkan habuan dunia, sebaliknya untuk mendapatkan habuan akhirat. Orang yang buat baik ni kadang-kadang orang tak balas pun dalam dunia. Orang yang buat benda baik ni kadang-kadang kena kecam lagi dalam dunia. Bukan kata tak dihargai, kena kecam lagi ada. Kadang-kadang orang yang buat benda baik dalam dunia ni dituduh pula dengan tuduhan yang tidak benar, seolah-olah macam dia ni orang jahat. Orang jahat dibiarkan berleluasa. Kita hidup dalam dunia macam tu kadang-kadang. Tapi orang yang buat benda baik ni tak ada masalah. Selagi mana dia beriman bahawasanya Allah Azza wa Jal akan memberikan aku ganjaran di akhirat, maka no big deal. Segala cabaran dalam dunia, segala kutukan dalam dunia, segala makian yang diberikan kepada aku dalam dunia ni, no big deal. Kerana aku beriman pada akhirat. Sama juga macam dalam kes hadis Nabi SAW yang Nabi sebut ni. Bila Nabi kata Allah haramkan ke atas kamu ini, itu di tanah haram. Orang yang beriman kepada Allah akan taat dan patuh. Orang yang beriman pada hari akhirat, kan, dia tak buat. Dia tengok ada binatang, mungkin dia boleh memburu, sedap pula daging ni, binatang ni, sedap pula rusa ni, dia tak boleh tangkap. Kerana itu di tanah haram. Sedap pula burung pati ni, nak pergi sembelih, tak boleh. Kerana itu di tanah haram. Dia taat kepada perintah Allah. Dalam dunia dia tak dapat habuan apa pun daripada apa yang dia buat tu. Ketaatan dia tu tak nampak pun dalam dunia. Engkau buat ni kau dapat apa? Aku buat ni aku dapat apa? Itu orang yang tak percaya pada akhirat. Tapi kalau dia tanya, aku buat ni aku dapat pahala apa? Kalau aku dapat buat benda ni secara ikhlas, apa yang Allah Ta'ala akan ganjari aku di akhirat? Ni orang beriman pada hari kiamat. Sebab itu dia buat ni, kalau dia buat, dia akan mengharapkan balasan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Kemudian Nabi kata, orang yang beriman kepada Allah, orang yang beriman pada hari akhirat, tak boleh, tak halal untuk menumpahkan darah. Iaitu berperang lah. Tak boleh untuk berperang, tak boleh untuk menumpahkan darah. Bila Nabi sebut ni? Nabi sebut ni waktu Nabi nak buka kota Mekah. Bila Nabi nak buka kota Mekah ni? Pada tahun ke-8 Hijrah. Dekat-dekat dah Nabi nak wafat pada masa tu. Nabi wafat pada awal tahun ke-11. Dekat-dekat, hampir-hampir. Ya betul. Nabi bagi tahu kepada para sahabat, tak boleh berperang di Mekah, tak boleh menumpahkan darah di tanah haram ni. Ya, kemudian wala ya'tidu biha syajarah. Jangan pula ada yang memotong mana-mana pokok. Di tanah haram tidak boleh dipotong pokok. Begitu juga tidak boleh untuk memburu haiwan. Ya, baik. Fa in ahadun tarakhasa li qitali Rasulillah SAW fiha. Kalaulah ada orang lepas ni cuba untuk membenarkan peperangan di kota Mekah,
hanya dengan alasan Nabi pernah berperang padanya, kerana Nabi sebut ni pada waktu pembukaan kota Mekah, yang mana waktu buka kota Mekah ni adalah orang kata apa, bawa senjata untuk berperang, kerana pada masa tu orang Quraisy langgar perjanjian Hudaibiyah yang dilakukan oleh Nabi dengan mereka. Tapi kenapa Nabi boleh perang? Kalau orang kata boleh perang, Nabi pun boleh perang, maka Nabi SAW kata, faqulu, maka sebut kepada orang yang menggunakan alasan tu, innallaha qad azina li rasulihi wa lam ya'zan lakum, sesungguhnya Allah telah mengizinkan untuk berperang kepada rasulnya dan tidak pada orang lain selain daripada baginda. Tak ada orang lain yang boleh berperang di Mekah melainkan hanyalah rasulnya. Ya, yang mana Nabi kata, wa inna ma azina li fiha sa'atan min nahar, yang mana Allah telah mengizinkan untuk aku berperang di Mekah ni hanya untuk seketika tempoh aja daripada waktu siang. Ibn Hajar dan Al-Imam Al-Qastallani ketika mensyarahkan hadis ni, mereka membawa riwayat, mereka kata Allah membenarkan Nabi ni untuk berperang di Mekah hanya sekadar daripada terbitnya matahari sehingga waktu asar sahaja. Sehingga waktu asar sahaja. Sa'ah ni walaupun dalam bahasa moden kita panggil 1 jam, tapi zaman Nabi ni tak ada jam. Zaman Nabi tak ada jam. Jadi kita kata satu ketika daripada waktu siang. Sebab itu kata Ibn Hajar, ay miqdaran minaz zaman, satu kadar daripada masa pada waktu hari pembukaan kota Mekah itu. Dalam Musnad Ahmad dia kata Allah membenarkan Nabi berperang di Mekah ni khas untuk Nabi bermula daripada terbit fajar sehinggalah pada waktu asar. Tetapi apa yang dibenarkan tu? Yang dibenarkan bukan potong pokok, yang dibenarkan bukan bunuh haiwan, yang dibenarkan hanyalah berperang. Kerana apa? Pada waktu tu Nabi nak menguasai Mekah. Maka sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala membenarkan nabinya untuk berperang di Mekah pada ketika itu sahaja, bukan pada waktu yang lain. Okay? Kita dah tak boleh dah, kerana tanah itu telah diharamkan oleh Allah untuk berperang. Kemudian Nabi kata apa? Summa adat hurmatuha. Kemudian pengharamannya kembali. Pengharamannya kembali. Allah Ta'ala bagi sekejap aja, kemudian kembalilah pengharamannya al-yaum, pada hari ini. Sebab Nabi buka kota Mekahnya semalam. Semalam tu dihalalkan perang oleh Allah hanya kepada Nabi sahaja. Hari ini pengharamannya telah kembali kahurmatiha bil ams, seperti mana pengharamannya telah diberikan pada sebelum-sebelum ini. Wal yuballighi syahid al ghaib, hendaklah yang menyaksikan apa yang aku sebutkan pada hari ini menyampaikan kepada mereka yang tak ada. Nabi nak bagi satu benda lah, Nabi nak bagi satu isyarat pada kita ni. Kadang-kadang dalam menuntut ilmu ni ada juga benda-benda yang kita terlepas, sebab kita kan manusia. Ada benda yang kita tak dengar langsung daripada guru. No big deal, kata Nabi. Kalau tak mampu dengar pada waktu ini, yang dengar ni tolong sampaikan kepada yang tak dengar. Menunjukkan di dalam agama ni, dia tak adalah konsep. Dia tak adalah konsep apa? Kita punya ilmu ni hanya golongan kita je yang akan faham. Hanya golongan kita je yang boleh tahu. Tak. Boleh bagi tahu. No problem. Selagi mana difahami akal mereka, maka tidak menjadi masalah untuk kita menyebutkan perkara berkenaan di hadapan orang yang memerlukan untuk tahu. Okey, baik. Kemudian Nabi kata sampaikan, yang menyaksikan ni sampaikan kepada yang tak tahu ataupun yang tak menyaksikan. Baik. Kemudian tuan-tuan, Nabi pun berjayalah buka kota Mekah. Waktu Nabi buka kota Mekah ni, Nabi syukur sangat, kerana tidak pernah dibayangkan oleh kita satu orang, iaitu Nabi Muhammad SAW, yang keluar daripada Mekah ke Madinah itu dalam keadaan sembunyi-sembunyi, dalam keadaan yang tidak orang kata apa, tak nampak gah lah pada pandangan manusia. Tiba-tiba berjaya, tiba-tiba berjaya untuk menguasai semula kota Mekah ini dengan membawa kekuatan, dan akhirnya berkuasa dan membunuh, meruntuhkan patung-patung jahiliah. Berusaha untuk membunuh patung-patung jahiliah yang dikatakan sekitar 360 jenis patung-patung jahiliah ada dekat sekeliling Kaabah pada masa tu. Maka runtuhlah binaan syirik
maka runtuhlah ajaran syirik yang berada di kota Mekah semenjak daripada itu sehinggalah pada hari ini. Tak pernah lagi syirik masuk ke kota Mekah dengan berhala, tak ada lagi dah. Nabi berjaya menguasai kota Mekah dengan keizinan daripada Allah. Kemudian dia kata faqila li Abi Syuraih, kata Sa'id kata, anak murid dia kata, dikatakan kepada Abu Syuraih, ma qala Amr. Amr kata apa? Bila Abu Syuraih sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata Yahya bin Sa'id lah tanya kepada Abu Syuraih. Yahya bin sorry, bukan Yahya bin Sa'id itu anak murid dia. Sa'id bertanya kepada Syuraih. Sa'id bertanya kepada Syuraih, dia kata Sa'id ni adalah Sa'id al-Maqburi, Sa'id al-Maqburi. Dia kata faqila li Abi Syuraih, dikatakan kepada Abu Syuraih, itu Sa'id tanya kepada Sa'id al-Maqburi lah, tanya kepada Abu Syuraih, dia kata maqala Amr. Lepas disebut begitu, lepas Abu Syuraih sebut begitu, ya, Amr kata apa? Amr yang dengar perkataan ni dia kata apa? Maka Abu Syuraih kata qala ana a'lam minka ya Aba Syuraih, aku lebih tahu daripada kamu wahai Abu Syuraih, ya, aku lebih tahu daripada kamu wahai Abu Syuraih tentang benda ni. Dia kata la yu'izu 'asiyah, yang mana tanah haram ni tidak boleh memberikan perlindungan kepada orang jahat, wala farran bidam, tidak boleh memberikan perlindungan kepada orang yang lari kerana membawa darah, iaitu orang yang pernah membunuh orang sebelum ni, wala faran bi kharbah, dan tak boleh juga melindungi orang yang lari hanya semata-mata kerana nak membebaskan diri dia daripada jenayah mencuri. Jadi nak bagi tahunya, ya, Ibn Hajar waktu dia disebut perkataan ni, dia bawa kalam Ibn Battal. Ibn Battal ni seorang ulama mazhab Maliki. Dia kata sesungguhnya Amr ni telah memberikan satu kalam yang zahirnya macam betul, kata dia. Dia kata wa ata bi kalamin zahiruhu haq, dia membawakan satu kalam yang zahirnya betul, lakin arada bihil batil, tetapi yang dia maksudkan, yang dia punya dan yang dia tujuan dia bertujuan dengan kalam yang betul ni, dia bertujuan untuk menetapkan sesuatu yang batil. Kerana sahabat yang bernama Abu Syuraih ni, dia membantah Sa'id ni, Amr bin Sa'id ni untuk melawan tentera, melawan Abdullah bin Zubair. Tapi dia guna kalam ni, dia kata betul, Mekah bukan tempat untuk melindungi orang jahat, Mekah bukan tempat untuk melindungi orang mencuri, Mekah bukan tempat untuk melindungi pembunuh. Jadi seolah-olah macam perkataan dia betul, tapi digunakan pada tempat yang salah. Digunakan di tempat yang salah. Kerana apa? Kerana dia hantar tentera nak pergi serang Ibn Zubair. Ibn Zubair bukan mencuri, Ibn Zubair bukannya pembunuh, Ibn Zubair bukan orang yang jahat. Sebaliknya Ibn Zubair memang dilatih oleh orang Mekah. Jadi kamu guna perkataan di tempat yang salah, ya, kamu gunakan tempat di tempat yang salah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, hadis nak buktikan kepada kita apa dia? Nak buktikan tentang tanggungjawab kita untuk menyebarkan ilmu setelah kita tahu, dengan bahasa yang mudah difahami oleh orang awam, itu pertama. Yang kedua, dalam agama ni ada benda yang khusus untuk Nabi. Apa benda yang khusus untuk Nabi? Dalam hadis ini disebutlah, iaitu berperang di Mekah boleh untuk Nabi pada waktu tu saja. Untuk orang lain tak boleh. Jangan gunakan alasan Nabi pernah buat benda ni untuk kita buat. Maksudnya, macam mana kita nak tahu benda tu khusus untuk Nabi ataupun tidak? Dengan dalil lain lah. Macam ni, dalil ni dah bagi tahu yang tu khusus untuk Nabi. Ada dalil lain, contohnya poligami. Orang biasa 4 orang sudah mencukupi. Nabi 11 orang, umpamanya kan. Boleh ke kita ikut Nabi dari sudut perbuatan? Tak, tu khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan untuk orang lain. Jadi dalam agama ni ada benda yang khusus untuk Nabi yang dibuktikan dengan dalil yang jelas, ya. Baik. Kalau tak ada dalil pengkhususan macam mana? Kalau tak ada dalil pengkhususan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan itu khas untuk Nabi, maka Nabi sama macam kita lah dari sudut amalan. Apa yang wajib ke atas Nabi, wajib juga ke atas kita. Melainkan sesuatu yang khusus untuk dia,
itu dia je punya, itu memerlukan dalil yang khusus. Kemudian tuan-tuan, bagaimana sahabat Nabi SAW, hadis ini juga menunjukkan kepada kita bagaimana sahabat Nabi SAW itu amanah dan ikhlas dalam menyampaikan sesuatu yang benar. Walaupun mereka terpaksa berdepan dengan cabaran, walaupun mereka terpaksa berdepan dengan dugaan, mereka sanggup. Kenapa mereka sanggup? Kerana amanah ilmu. Mereka menyampaikan, kalau kita tengok dalam hadis ni, bukan hanya arahan Nabi SAW saja menyampaikan, Abu Shuraih menyampaikan apa yang Nabi sampaikan kepada pemimpin. Abu Shuraih sampaikan kepada pemimpin dia, sampaikan kepada pemerintah dia, apa yang dia dengar, apa yang jiwa dia hafal, apa yang mata dilihat daripada Nabi, dan dengan arahan Nabi, hendaklah menyampaikan. Orang yang tahu sampaikan kepada orang yang tak tahu, dia buat benda tu. Dia sampaikan benda tu supaya orang lain tahu, supaya pemerintah dia tahu. Tetapi pemerintah nak dengar ke tak dengar, itu bukan lagi urusan dia. Itu bukan lagi urusan dia. Tugas dia menyampaikan apa yang benar, apa yang disampaikan oleh Nabi kepada kita. Saya tahu, saya sampaikan. Awak nak ikut, terpulang. Awak nak ikut pun boleh, awak tak nak ikut pun tak apa. Kerana tugas saya bukan menjadikan awak terima. Jadikan awak terima ke tidak ni awak pilih. Kerana Allah berikan awak pilihan untuk memilih. Allah Ta'ala punya kuasa semua ni, saya hanya menyampaikan. Itu tugas kita tuan-tuan, yang kita kena tahu. Yang kalau dia tak nak, tak apa. Kita just menyampaikan saja. Jadi itulah lebih kurang faedah yang kita boleh ambil daripada hadis dalam bab yang ke-37 ni. Mudah-mudahan ada manfaat untuk diri kita bersama. Saya mohon maaf kalau ada tersilap kata, tersalah bahasa. Jadi insya-Allah kita sambung perbincangan kita pada kuliah yang akan datang. Sebab saya pun dah terlebih 5 minit ni. Sebab kalau ikut jadual 1.50 kena berhenti. Sebab tuan-tuan dan puan mungkin ada ruang untuk pergi salat, untuk pergi makan dan sebagainya. Jadi saya tak mau ambil masa itulah. Sini pun dah terlebih lah masa ni. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bakit, Helwa Bakit. Helwa Bakit. Moga kalian terus bersemangat melakukan kerja-kerja dakwah, menganjurkan program-program kuliah agama. Yang saya tengok banyak kuliah-kuliah agama yang dianjurkan oleh Bakit ni, Helwa Bakit ni, saya sangat kagum. Mereka sangat konsisten belajar. Mudah-mudahan mendapat ganjaran di sisi Allah. Bukan saja pada amalan tuan-tuan dan puan dapat ganjaran, bahkan amalan orang-orang yang mengikuti kuliah ni pun mudah-mudahan kalian dapat jugalah pahala. Kerana apa? Kerana kalian memudahkan orang lain untuk belajar, insya-Allah. Jadi saya berhenti di sini dulu. Saya minta maaf terkasar bahasa, tersilap kata. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi insya-Allah.